أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Maghrib hari ini dengan kitab begitu rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk insya-Allah. Walaupun Ustaz berada di luar kawasan, masya-Allah. Yang saya hormati, lagi saya kasihi sah pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik. Ketetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Tuhan kami yang boleh mengubah hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat kasih sayang. Allahumma ftah alaina, bukakan ke atas kami hikmataka hikmah dan kebijaksanaan kepada kami, wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami, wahai Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur pada Allah segala nikmat yang telah Allah berikan. Moga-moga Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan yang mendatang, dan moga-moga kita diampunkan dosa. InsyaAllah. Pada hari ini saya sebenarnya terlupa nak bawa kitab ke Adam tu. Jadi sebab kita nak masuk Ramadan, saya sambung baliklah pada cerita doa yang lepas, ada sambungan pada makna Ramadan ini. Dan yang itu ketika siapa yang belum lagi mutekan suara, boleh mutekan suara dulu. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, jadinya bila menyebut tentang lepas yang minggu lepas saya di KL, minggu ni saya di Perak. Jadi insyaAllah lah. Tapi bagaimanapun kita berada, insyaAllah semoga kita mendapat rahmat dan keberkatan Allah. Besok pagi sebelum subuh saya nak gerak pergi naik JB. Dah 10 hari dah saya tak ada kat JB. Jadi 10 hari lebih dah. Jadi saya nak balik JB besok sebelum subuh. Saya doakan semoga dapat tempat percutian yang paling seronok adalah rumah sendiri. Rumah sendiri. Sebab dia lama pun tak apa. Sebab dia lama tak apa. Jadi jadi wala ketika mana saat disebutkan tentang yang lepas, iaitu saya menyebut tentang doa. Yang doa. Yang mana doa ini antara disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min muslim, tidaklah satu doa ini dimakbul kepada Allah, dia akan mendapat 3 benda. Iaitu pertama, Allah tunaikan hajatnya, dan kemudian Allah ataupun Allah lambatkan dan simpan untuk dia kebaikan akhirat. Dan yang ketiga, Allah buangkan daripadanya sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk. Jadi makbul doa tak semestinya Allah tunaikan. Sebab kalau Allah tunaikan kita punya doa ni, kita ni tak semestinya pandai tahu apa yang kita patut buat. Kadang-kadang kita ni doa kita kaya. Sebenarnya kita nak bahagia tak perlu kaya. Allah tahu dah kita ni nak bahagia hidup. Kita punya tujuan kita, maqasid tujuan hidup kita ni nak hidup bahagia. Kita minta supaya kita ni kaya. Bila kita tak tahu saat mana kita bahagia ni bukan kerana kaya, tapi Allah bagikan anak, cucu dan sebagainya untuk kita kaya, untuk kita dapat orang yang jadi bahagia hidup. Jadi Allah lebih tahu salurkan di mana doa yang patut. Jadi kita jangan pernah kecewa bila kita doa tu, bila yang penting doa tu sampai kepada Allah. Makbul maknanya terima. Allah terima. Mustajab ni maknanya Allah jawab. Jawab. Jadi kita ni paling tidak pun jawablah, kan? Allah jawab. Kalau kita temu duga, paling tidak pun orang tu bagi tahu. Okey, sampailah. Maksudnya berita dia, nama dia dekat atas. Kalau kita hantar borang nak pergi buat apa-apa pun, berim ke sampai. Okey. Yang paling marah kali tak sampai yang kita minta tu. Paling tidak pun ada jawaban dia. Jadi kataan mana kita dah bagi, yang penting mustajab ataupun makbul itu dah pasti. Kalau kita berdoa, ada cara-cara dan juga adab-adab yang diajar oleh Nabi. Yang pertama sekali yang saya sebut lepas, iaitu pada 1/3 akhir malam. Disebut barang siapa yang berada pada 1/3 akhir malam, iaitu baki, dalam hadis Bukhari, maka Allah akan kata, man yada'uni, siapa di antara kamu yang nak berdoa kepada aku, maka aku akan mustajabkan, aku akan terima. Bukan Allah tunaikan. Allah kata tidak tunaikan, Allah kata aku terima. Mustajab doa dia. Bila ni mustajab, kita dapat 3 benda. Pertama, mungkin Allah tunaikan, ataupun mungkin Allah akan bagikan simpan untuk benda-benda akhirat. Dan yang ketiga, buang benda jelek, sifat-sifat buruk. Okey, yang kedua, selawat, kan? Selawat. Yang lepas kita sebut tentang selawat. Selawat, iaitu di mana Nabi dalam hadis Hasan yang baiklah, iaitu hadis yang marfu' kepada Umar, mengatakan bahawa tidak sampai kalau kamu berdoa itu mauqufun, terhenti di antara langit dan bumi, sehingga kamu ni dia kata sehingga kamu ni salla ala nabiyyika Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kamu berselawat kepada baginda Nabi. Maksudnya selawat. Pertama sekali tadi, mesti waktu 1/3 akhir malam antara baik. Ini lagi Ramadan. Dan ketiga, Fatihah, kan? Hadis Muslim. Fatihah ini memang tak ada cerita lah, hadis Sahih Muslim. Iaitu
barang siapa yang membaca Al-Fatihah ini, lan taqra biharfin, tidak satu kali kamu membaca Al-Fatihah ini setiap hurufnya melainkan menjadi asbab a'taitahu, diberikan menjadi asbab dimakbulkan doa, doa. Jadi tiga benda ni jangan lupa. Tiga benda ni jangan lupa. Iaitu nak mulakan kita punya doa. Okey, alhamdulillah. Kita terus kepada hari ini masuk dalam bab iaitu Ramadan. Bila masuk Ramadan, satu hadis disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi, iaitu hadis rawahu Tirmizi, Ibnu Majah, iaitu hadis yang hasan, hadis yang baik. Iaitu apabila sampailah waktu malam Ramadan, kita tunggu ni, saya pun tunggu malam Ramadan, iaitu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Bila sampailah awal bulan Ramadan, iaitu Isnin malam Selasa, betul tak? Seingat saya lah, kalau itu salah tarikh lah. Tapi yang saya yakin satu Ramadan kita punya puasa tahun ni. Satu Ramadan. 12 hari. Pandai Ustaz. Pandai kan? 12 Ramadan. Jadi Ramadan ni 12 hari bulan ataupun satu Ramadan mungkin lah. Tapi yang penting satu Ramadan lah. Hari Selasa mungkin. Jadi Isnin malam Selasa tu adalah apabila sampainya awalu lailatin min syahri Ramadan. Ingat apabila masuknya lailatin, maksudnya dia lailah, maksudnya lailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia tidak ada alif lam. Dia tak sama macam qumil laila illa qalila. Qum al-lail ada alif lam. Malam tu ada alif lam. Tapi kalau lailatin dia tidak ada alif lam. Sama dengan surah Al-Qadar. Dia ulang-ulang 3-4 kali ayat lailah malam, tapi lailah tu tak ada alif lam dan ada ta marbutah. Kalau kita buka dalam tafsir, dikata sepanjang malam. Sepanjang malam. Jadinya malam Lailatul Qadar itu beradanya sepanjang malam. Okey, ni bukan cerita Lailatul Qadar, ni cerita lain. Cuma nak sebut apabila masuknya awal pada sepanjang malam Ramadan. Kan? Masuknya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuknya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk maghrib, masuk je. Kemudian Nabi beritahu apa? Dibelenggu syaitan. Dibukakan, ditutupkan pintu neraka. Gerbang neraka ni Allah tutup. Falam yuftah minha babun. Sampailah hari raya nanti takkan dibuka. Wa futihat abwabul jannah. Dibuka pula pintu syurga. Dan falam yughlaq minha babun, takkan ditutup pula sampailah Syawal nanti. Wa yunadi munadin, maka Allah pun seru, ya baghiyal khair, weh pencinta. Allah sebut ya baghiya. Ibgha ni maknanya abgha. Kalau kita pergi Mekah, kita sebut ya abri, ana abri, aku nak. Ana abri, aku nak. Aku nak ni maksudnya aku nak apa dia? Orang yang nakkan kebaikan. Nakkan kebaikan. Aqbil. Dia satu benda yang seronok lah. Dekat dalam ayat, dalam satu hadis, kan? Kalau buka dalam Syama'il Muhammadi, dia seronok macam ni. Dia kata apa tau? Dia mula-mula sebut aqbil. Terima. Kan? Barang siapa yang dia ya bagi, yang nak kan di solat witir, dia bimbang dia tak boleh witir pada waktu malam, ataupun dia tak boleh bangun malam untuk witir pada 1/3 akhir malam, maka dia sebut abri, nak. Maka dia boleh solat sebelum ataupun awal malam, ataupun selepas solat isyak, ba'dal isyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau siapa yang solat ba'dal isyak, lepas ba'da isyak, sudah solat qabliyah, solat witir, dia menjadi solat solat rawatib. Okey. Tapi Allah sebut apa? Wa tami'a. Dan sesiapa pula yang tamak. Dia tak sebut abghar dah, dia sebut tami'a. Siapa yang tamak. Tamak lain dah. Kalau buka dalam kamus, tamak ni dia tak sama. Dia macam mana tamak? Kalau orang Melayu pun guna tamak, kataan kan, tamak. Barang siapa yang tamak, maka dia boleh menunggu sampai akhir malam, dia solat witir pada selepas solat malam. Maksudnya witir ni yang paling afdal adalah selepas solat malam. Cuma Nabi sebut kalau bimbang tak bangun malam, dan maka boleh solat selepas isyak. Kalau label-label macam saya ni, lepas isyak label saya. Jadi kalau label-label Kak Azarina,
Label-label keamanira ni, ini semua label-label ni, label solat malam ni. Solat yang mulain. Tomi'ah, tamak. Puan moda ni lagi dah. Lambat sikit dah mesej dah. Ustaz, masuk cepat dia dah. Dah pukul apa ni kan. Jadi, bila kita menyebut tentang bagaimana disebutkan tomi'ah, adgha. Tapi kat sini disebut siapa yang nak kebaikan, yang nak tamakkan kebaikan. Aqbil, maka dia kena rebut. Dia kena rebut pada malam itu. Barang siapa yang pencinta, yang dia ni nakkan ataupun dia pencinta kejahatan, dia ni memang suka benda jahat. Aksir ni ada dua makna tau. Aksir ni boleh makna berhenti kejap, boleh juga makna dengan kurangkan. Kalau dia buat jahat, dia kena kurangkan. Jadi kalau orang yang tak pakai tudung, kalau boleh pakai tutup aurat. Kalau ada orang yang suka tengok cerita Korea, kurangkan. Ataupun berhenti kejap Ramadan tu. Jangan tengok dulu. Bukan nak kata tu maksiat ataupun tidak, tapi ada benda yang kita nampak macam lara, benda tak baik, kan? Rasa macam baik, stop kejap. Siapa suka tengok cerita Hindustan, kan? Kajol ke, Aishwarya Rai, Preity Zinta ke, sebab siapa bertanya, maka berhenti kejap. Siapa suka tengok cerita Korea, berhenti kejap. Siapa suka tengok Baby Shima, suami kita suka tengok Baby Shima. Bang, cuba tengok benda lain. Cuba tengok lain. Jadi benda ni suruh dia berhenti kejap ataupun dikata kurangkan. Kalau dihisap rokok, suruh dikurangkan. Kurangkan ataupun dia berhenti kejap rokok. Dia tak ada masalah. Dia kata walillahi utaqa minan nar. Siapa yang pada malam itu, di malam je, dia berhenti buat maksiat, kan? Pada malam tu dia tak lakukan maksiat langsung yang selalu dia buat, maka baginya itu perlepasan daripada api neraka pada malam itu. Perlepasan daripada api neraka, wa dzalika kullu lailatin. Dia berlaku setiap malam Ramadan. Setiap malam ada 30. Jadi kita ada satu batch, ada 30 Ramadan. Kita boleh rebut. Utaqa. Utaqa ni kita boleh rebut. Tapi dia waktu malam. Di waktu malam. Ada hadis yang lain, ni hadis bukan, ni hadis rawahul Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis ni hadis sahih. Dia kata, dalam hadis ni saya seronok sebab ada hadis ni sebab apa tau? Dia kata, Jabir radhiyallahu anhu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 'inda kulli fitr utaqa. Iaitu pada malam tu, dia waktu yang terdapat utaqa tu dikhususkan pada waktu bila? Iaitu pada waktu berbuka. Nampak? Seronoknya dia kata utaqa tu, dia kan utaqa ni kan panjang kan. Waktu malam kan panjang, daripada maghrib start sampai subuh. Nak cari kat mana utaqa? Tapi hadis sahih ini, dia seronoknya dia ada sebut, iaitu setiap kita berbuka. Setiap berbuka puasa. Jadi saya benar seronok sebab apa tak? Sebab Nabi bagi tahu khusus pada waktu malam tu bila? Iaitu pada awal malam. Awal malam iaitu berbuka. Iaitu berbuka. Dan dia berlaku sama juga fi kulli lailatin, pada setiap malam waktu berbuka. Waktu berbuka, hadisun sahih rawahul Ahmad Ibnu Majah. Okey, saya sebut perkataan ini, syarat nak dapat perlepasan daripada api neraka ni. Pertama sekali, dia mesti waktu buka. Waktu buka. Yang kedua, jangan buat dosa malam tu. Ini payah. Lepas ulama kalau tengok, dia jangan buat dosa malam tu. Jadi kalau ada nak buat dosa, jadi kalau ada macam suami suruh buatkan air nes, buatkan terus. Jangan lambat. Jangan lambat. Jadi benda-benda yang simple. Jangan tarik daripada, jangan apa-apa, senyum je macam pramugari kan. Tertumpah air pun senyum je. Terima kasih gitu je. Jadi kalau ada mak suruh, terus bangun. Terus bangun. Jadi benda ni kenapa disebut? Suami pula jangan, benda-benda jahat jangan buat. Jadi bila benda ni kita tahan kejap buat, maka dia dapat utaqa. Di situ ada satu voucher yang Allah bagi, terdapat utaqa pada waktu awal, iaitu berbuka puasa. Berbuka puasa. Jadi kalau yang isap okok tu, jangan isap okok dulu lah. Di malam je, tak ada masalah. Dia benda ni jangan lakukan maksiat waktu malam. Jadi jangan isap okok waktu malam. Tapi jangan tanya saya pula, waktu siang boleh isap okok ke tak? Dan waktu malam memang tak boleh isap. Jadi jangan tanya saya waktu siang boleh ke tak? Jadi tahan dululah. Jangan isap okok. Nak isap okok juga, nanti habis masuk je bulan Syawal, nak isap okok. Nak isap sekali dengan mercun pun tak perlu.
Hisap sekali dengan mercun pun tak apa. Hisap sekali. Bukanlah kata bahawa lepas raya tu boleh hisap rokok. Cuma manusia ni memang pendosa. Jangan kita kata rokok je dosa. Dosa ni banyak. Dosa ni banyak. Malah perempuan pun ada dosa dia. Bukan laki-laki je ada dosa. Jadi saat mana laki-laki pun banyak dosa, perempuan pun ada dosa dia. Jadi kita tahulah dosa kita apa. Melainkan orang yang tak ada dosa. Tapi siapa yang tak ada dosa boleh lift apa keluar. Maksudnya tajuk ni untuk orang berdosa, Ustaz. Saya ni dosa tak ada dah. Jadinya bila kita menyebut tentang dosa, bila siapa ada dosa rebut. Wa ya baghiyasyarr, siapa pencinta kejahatan yang selalu buat kejahatan, dia ada kejahatan yang dia buat, aqsir, di dua makna, berhenti kejap ataupun buat tu separuh. Qasar, aqsir. Kalau solat qasar macam mana? Daripada saya tadi solat jamak takdim, kan? Maghrib, isyak saya qasar. Aqsir, saya kasarkan. Maksudnya daripada 4 jadi 2. Jadi 2. Jadi kalau isyak ukuk tu, kalau daripada satu kotak tu ada 20 batang, kata rokok mana? Rokok suria. Suria merah, rokok, pap, daripada 1 jam tu 2 batang, jadi 1 jam 1 batang. Itulah. Maksudnya kurangkan. Tapi kalau boleh berhenti terus. Okey. Itu pertama. Okey, yang seterusnya, dalam hadis yang disebut dalam hadis yang sahih, dia tak ada sebut berapa jumlah Allah nak lepaskan waktu tu. Tapi dalam hadis yang dhaif, dia kata 70,000 orang. Dalam hadis dhaif, disebut secara jelas, silsilah dhaifah, iaitu dikata bahawa dia nak lepaskan orang-orang dalam neraka ini, dikata 70,000 orang. Ramai. Setiap kali berbuka puasa. 70,000 orang ahli neraka. Maksudnya, tapi dalam hadis yang sahih, dia cuma sebut Allah nak lepaskan ramai daripada kalangan ahli neraka Jahannam untuk masuk ke dalam syurga. Okey, perbahasan yang kedua. Waktu indal fitr itu bila? Bila waktu hampir berbuka. Jadi para ulama kata, dibawakan hadis lain lagi, dia kata, iaitu bila dibawakan hadis yang lain, bukan ketika berbuka, bukan selepas berbuka. Macam ketika mati ni mati pun belum. Kan? Ketika mati. Kalau telah mati lain. Dia ketika mati. Maksudnya belum mati. Tapi dia tidak hidup juga. Dia tidak hidup. Maksudnya dia berada dalam sakaratul maut. Jadi ketika berbuka ini, dalam hadis iaitu rawahul Muslim, kan? Saya baca Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih. Dia kata bahawa setiap amal Adam ini dia akan digandakan sebanyak 10 kali ganda hinggalah 70 kali ganda. 700 kali ganda. 700 kali ganda. Bayangkan daripada 10 kali ganda kepada 700 kali ganda. Ini hadis Muslim. Dan ketika mana Allah berkata kecuali puasa. Illa shaum. Kecuali puasa. Kerana fa innahu li wa ana ajri min. Aku yang akan bagi. Puasa ni untuk aku. Aku nanti di akhirat akan bagi. Dan apa yang Nabi kata? Disambung lagi, maka Allah bagi tahu sesungguhnya pada orang beriman ini 2 benda gembira. Jadi Allah samakan 2 ni, iaitu pertama Allah samakan dengan, iaitu orang yang bergembira ini iaitu ketika berbuka. Iaitu ketika dia menunggu. Maksudnya dia inda fitrah ni, maksudnya dia waktu berbuka ataupun hampir buka. Dan juga disamakan dengan inda liqa'i rabbih, dengan bertemu dengan Allah, melihat Allah. Dalam Quran pernah disebut tentang syurga dan nikmat selainnya. Ulama kata syurga dan nikmat selainnya. Apa yang kata syurga dan nikmat selainnya? Sedangkan syurga dah memang nikmat yang hebat dah, tapi ada selainnya pula. Rupa-rupanya bila ulama sebut selainnya itu adalah melihat Allah. Ra'yullah, melihat Allah. Ru'yatullah, melihat Allah itu juga satu nikmat sebanding syurga. Melihat Allah. Jadi kalau dalam majlis ilmu kita boleh samakan dengan taman-taman syurga. Kalau kita berziarahi, kita boleh samakan dengan kebun-kebun syurga. Kalau kita boleh samakan dengan menunggu berbuka ini ataupun berbuka puasa ini dengan ketika mana sama dengan melihat Allah.
Maksudnya Allah samakan level tu. Jadi kegembiraan. Jadi kat sini, kalau kita melihat, dia sebelum iaitu menunggu berbuka. Dalam hadis lain, ketika berbuka. Maksudnya, dia senang cerita, ambil lah 10 minit sebelum berbuka, 10 minit selepas masuk azan waktu maghrib. Senang cerita gitu lah. Maksudnya, ataupun nak dekat lagi, 5 minit sebelum berbuka dan 5 minit ketika berbuka. Pada awalnya lah. Contohnya, kita maghrib pukul berapa Ramadan? Ramadan ni kita maghrib pukul berapa? Jadi bila kita masuk je maghrib, maghrib. Sekarang ni kalau maghrib pukul 7, dia 7.16 ingat saya. Kalau Johor lah, tak sama lah kan. Jadi kalau 7, kata dah 7 suku. Jadi 7.10 minit tu dah masuk dah. Kan? Hinggalah di 7.15 masuk maghrib. Sampai 7.20. Ini saya punya perangkaan. Nak jauhkan lagi pun tak apa. Jadi kalau nak dekatkan tu maksudnya 5 minit sebelum berbuka dan 5 minit selepas berbuka. Sebab dia kata ketika, iaitu hampir berbuka juga menunggu dan ketika. Jadi waktu tu adalah utaqa, perlepasan daripada api neraka. Jadi waktu tu, sebab apa saya tekankan dekat family, dekat anak-anak, saya suruh dia mandi awal, saya pun mandi awal. Yang tak nak mandi, jangan mandi dulu lagi baik terus. Maksudnya macam tu lah. Sebab waktu tu jangan dalam bilik air. Waktu tu jangan dalam bilik air. Dan waktu tu jangan membebel. Yang perempuannya, puan modanya, mungkin model Rose. Ada bebel. Dia biasalah ibu-ibu gitu lah, dia jadi singa betina. Dia kalau dekat dia kalau dekat IKEA dia jadi kucing Parsi, manja. Manja. Tapi bila dah nak buka tu dah jadi kucing dah jadi singa betina. Singa betina. Hello. Mana mengangkang depan TV. Ini ambil beg ni. Ini buku ni apa? Dan nak buka puasa ni. Mak tengah goreng. Jadi waktu tu terlepas utaqa. Sayang 1000 kali sayang. Sebab waktu itu waktu perdana. Pada saya lah waktu tu perdana. Jadi kalau sebagai suami, kalau ada suami ni kat sini ada lelaki, kita kena bagi ugutan pada isteri yang begitu. Ugut dia. Amanira gitu macam tu. Panggil apa suami Nira. Nira gitu. Mira je Ustaz. Mira, dia panggil Mira. Okey. Mira, kau kalau bebel lagi macam ni, besok aku bagi amaran. Ingat, kalau besok kau buat lagi, besok ni suami kena bagi amaran. Aku pula yang sediakan buka puasa. Nampak? Kena bagi amaran macam tu. Bagi amaran. Kalau saya macam tu biasa nak lah dia. Okey bang, setuju. Jadi senang cerita kalau dah memang membebel macam baiklah kau beli je. Daripada membebel balik kerja tu belilah lauk. Sebab kalau jenis masak bebel, jadi tak payah masak. Sebab apa? Keluarlah duit sikit. Sebab apa? Kita nak sebut tentang bagaimana waktu tu perdana. Sebab tu saya kalau 10 minit anak-anak saya dah mandi dulu, kan? Saya dah duduk. Tak apalah. Tengah boring-boring tu buat apa nak buat lah. Tapi nak hilang ngantuk. Tapi duduk kerja 10 minit dah duduk. Dia uswatun hasanah ni suami. Sebab itulah saya kata tadi, Nabi ni waktu dia nak bangun tidur, dia tak kejut Aisyah dulu, dia bangun solat dulu. Kemudian barulah dia kejutkan Aisyah. Ini masalahnya, isteri tengah masak, suami tengah tengok TV, itu masalah. Masalah besar. Jadi ini masalah paling susah sekali. And sebab itu, ketika mana dia kena ambil tindakan, bahawa 10 minit dah duduk dekat, dah ada anak-anak dah mandi setengah jam sebelum. Sampai-sampai, okey. Duduk berdoa. Cerita utaqa ni besar sebenarnya. Kalau tengok utaqa ni, hadis ni banyak. Boleh buka dalam kitab tazkirah. Dalam kitab tazkirah ni, kalau kitab waktu kita belajar dekat Bidadari Syurga. Bidadari Syurga. Tapi yang tak pernah pergi Bidadari Syurga ada. Bidadari Syurga dia ni, tapi nama je Bidadari Syurga. Makcik-makcik juga. Makcik-makcik pencen juga dalam tu. Nama je Bidadari Syurga. Okey. Jadinya, takut nanti dalam Bidadari Syurga ni muda-muda ke? Tak ada. Dia bukan belajar UTM kan. Jadinya dia mana siapa yang ada tu? Anis. Mana Anis? Ada? Tak ada kat sini. Tak ada hari ni. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi ketika mana saat disebutkan waktu setengah jam sebelum tu dah suruh mandi, suruh siap. Waktu utaqa ni dalam kitab tu disebut hadis yang panjang daripada hadis Bukhari Muslim. Hadis tu diceritakan tentang bagaimana utaqa itu adalah orang yang tak ada nilai di sisi apa pun Allah.
tak ada kebaikan. Maksudnya tak ada syafaat Nabi, syafaat orang mukmin tak ada. Memang jahat sungguh. Yang ada pada dia cuma kalimah la ilaha illallah. Tak ada kebaikan. Tapi waktu tu datang rahmat Allah pada dia. Tiba-tiba dia dah duduk dalam neraka ni, dah duduk dekat jadi arang dalam neraka. Tiba-tiba walam jabqa illa arhamar rahim. Tidak ada lagi kebaikan melainkan kasih sayang Allah waktu tu. Pelik tak rahmat Allah datang. Dan kemudian dia fayaqbidu qabdatun minan nar, dia angkat dengan Allah, celup tangan dia ke dalam neraka dan keluarkan dia daripada minan nar, daripada neraka, fayukhriju minha qauman la ya'malu khairan qattun. Sedikit pun dia tidak pernah melakukan kebaikan. Qad adu humama, dan dia keluar semacam arang, dan kemudian Allah letakkan fi nahri afwahul jannah, di dalam mulut syurga, iaitu satu sungai yang bernama lahu nahrul hayah. Nahrul hayah. Dan kemudian keluarlah daripadanya seperti fayukhrajuna kama takhrujul hibbah min hamidis sayl, sebagaimana keluarnya cendawan daripada waktu musim hujan. Musim hujan. Okey, jadi dalam ni utaqah ni dia banyak tempat. Sebagian ulama sebut utaqah ni kan ada kisah pelacur, yang mana kisah pelacur tu dibagi makan anjing, ada datang rahmat Allah pada waktu tu. Ahli syurga dia. Ahli syurga dia. Jadinya kita tak tahu mana kita ni. Kita tak, di antara kita tak tahu mana kita ahli syurga, ahli neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Jadi kita tak tahu di mana kita ini. Sebab tu dalam kita kena mohon syurga Allah ni yang paling tinggi, yang paling tinggi. Jadinya ketika mana sebutkan masuknya syurga ini diminta jauh daripada neraka. Jadi waktu tu dia disebutkan utaqah ni, dia macam syafaat. Kalau disebut dalam Nabi syafaat, selawat syafaat orang mukmin. Tapi bagi Allah namanya utaqah. Dan utaqah ini terdapat pada waktu bila? Antaranya yang paling senang iaitu pada waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa. Waktu tu Allah nak keluarkan, nak beri syafaat, nak keluarkan memang ahli neraka. Dia ni memang ahli neraka, tak ada kebaikan. Cuma dia doa waktu nak berbuka. Tapi syaratnya kena buka. Syaratnya kena tunggu Ramadan. Moga-moga kita semua dapat sampai Ramadan. 30 hari tu. 30 hari Ramadan kita ada. Jadi waktu tu sayanglah kalau kita membebel. Ini nomor adat orang Melayu. Nak buka membebel. Sebab itu kalau saya pernah pergi Angsana, saya pernah pergi Angsana, pernah sekali dah nak solat kan. Angsana saya suka sebab kalau nak beraya ke, saya suka sebab ada masjid. Kat situ, ada Angsana ada masjid. Jadi kalau beli barang-barang kat situ, nanti buka puasa, sekali ramai kat surau tu. Tapi waktu saya nak pergi surau ke, saya dah pergi, kadang-kadang beli tu, kadang-kadang contohlah maghrib 7 suku, kadang-kadang 6:30 petang. Oh, tahu lepas 6:30 tu dah ada orang dekat kedai dah. Dah duduk dekat kedai restoran. Dekat KFC-nya ada duduk. Dah menunggu. Saya kata tadi orang Melayu. Hebat orang Islam Malaysia. Itu dia orang tu duduk awal-awal tu nak tunggu utaqah lah tu. Nak tunggu utaqah. Ataupun nak berebut tempat. Nak berebut tempat. Tapi maksudnya dia orang tu dah menunggu. Tapi rugilah menunggu makan sambil-sambil waktu tu berdoa. Siapa admin yang saya nak hantarkan WhatsApp? Saya ada satu doa yang saya nak hantar dalam. Siapa adminnya? Boleh je Ustaz hantar kat benda-benda ke Intan ke boleh je. Kak Intan boleh? Boleh okey. Kak Intan ni mana saya tak kenal Kak Intan. Saya tahu Malaysia dengan saya tapi saya jarang nampak dia. Dia nampak Malaysia. Pemandu. Oh, macam saya lah tu. Okey. InsyaAllah. Okey. Jadinya, ini Kak Intan boleh hantar doa ni. Okey, doa ni saya sendiri yang susun lah. Okey. Jadi doa ni boleh baca. Doa ni memang saya baca. Waktu betul-betul hampir buka. Saya duduk dengan rumah, dengan anak. Masa tu senang lah sebab apa? Rumah seorang. Jadi senang. Kalau ramai kan gaduh pula. Jadi seorang. Anak, sun. Jadi buat. Waktu duduk tu saya biasa bukan 5 minit. Saya letak 10 minit. 10 minit. Jadi bila 10 minit tu, ada boleh share tak Kak? Boleh kalau ada, boleh terus sharekan saya punya doa tu di sini. Okey, yang pertama sekali, tapi yang tu nanti dulu. Yang share lah. Tapi saya nak sebut, saya waktu tu, saya biasalah. Waktu tu kan makbul doa. Kita pun Islam, saya suka
ikut macam siapa Profesor Wahbah Zuhaili. Dia kata kalau nak bacakan Quran kepada orang yang dah mati, kan? Macam saya suka dengan Maira. Ingat tak? Nak Ramadan ni ingat Tok Mak tak? Dia seorang je dapat jumpa Tok Mak dengan anak saya yang Asnab. Yang lagi 4 tak dapat jumpa mak dengan bapak saya. Tapi saya ingatlah. Dulu waktu saya Cik Maira, Cik ni pandai ngaji. Taklah pandai, saya ingat boleh lah pandai. Tapi nak sebut pandai ngaji dan kerana Tok Mak je. Daripada Tok Mak dengan Tok Encik lah. Lepas tu ni Encik aja. Maira aja. Jadi kita doakan Tok. Jadi Tok Mak dengan Tok Cik dalam kubur. Saya suka kita bacakan Fatihah. Sebab tu saya suka mulakan dengan baca Fatihah. Kemudian selawat. Sebab apa kan? Fatihah kan tidaklah kita baca setiap hurufnya, melainkan akan diberikan kebaikan. Melainkan asbab menjadikan Allah beri kebaikan kepada kita, dan juga setiap hurufnya jadi asbab Allah makbulkan doa. Allah makbulkan doa. Kemudian kita selawat. Selawatlah apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam ke. Saya biasa dengan anak-anak, saya suka selawat ni. Selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Dan baca Fatihah, saya suka kemudian selawat kepada baginda Nabi dengan selawat Ibrahimiyah. Lagu lah. Lagu. Itu saya lah. Atau kita tak kisah. Nak selawat macam biasa ke, selawat Badariyah ke sebagainya. Dan yang ketiga, saya terus baca Alif Lam Mim. Ini kalau tengok Profesor Bazari disusun, kalau untuk bacaan yang terbaik untuk orang yang hampir mati, itu saya suka pergi apa tu? Doa tu untuk dia waktu ziarah kubur. Profesor Bazari dalam Fiqh Islam Mu'adillatuhu dalam bab janazah, janaiz, dia letakkan Fatihah, kemudian ayatul kursi. 5 ayat yang awal daripada suratul Baqarah. Jadi saya baca tu Fatihah, kemudian saya baca 1 hingga 5 ayat surah Baqarah. Dan kemudian dikata surah ayatul kursi. Dan kemudian amanar rasulu bima la yukallifullah. Iaitu 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan kemudian dibaca apa lagi? Iaitu dibaca Alhaakumut Takasur. Alhaakumut Takasur. Iaitu Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun ila akhir. Dan kemudian 3 kul. 3 kul. Jadi boleh baca 3 kul. Sebenarnya dia tak baca 3 kul. Tak. Dia kata kul huwallah itu 11 kali. Kul huwallah 11 kali. Dia tak kata pun 3 kul. Kul huwallah tu 11 kali. Dia boleh 12 kali, 11 kali. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Saya lupa. Berapa kali ya? Saya ingatkan balik. Sekejap, saya nak tengok dia punya kitab dia. Allahumma salli ala Muhammad. Qul huwallah tu dibaca dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar. Qul huwallah sekali. Okey. Dia baca 12 kali, betul? 12 kali. Dia boleh baca 11 kali Qul huwallah tu. 7 kali, 3 kali. Boleh? Okey, 12 dia dan ni dalam bab janaiz, boleh buka buku surat 600. 600 kalau ada Fiqh Islam Mu'adillatuhu lah, Wahbah Zuhaili. Iaitu dikata boleh baca 12 kali, 11 kali, 7 kali, 3 kali. 3 kali. Dia tak baca, dia tak ada An-Nas dengan Al-Falaq. Nak tambah tak apalah, boleh je. Okey, dan kemudian baru sampaikan hujung, kemudian cakap dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, sampaikanlah pahalanya bacaan Quranku ini kepada almarhum Atuk Mak. Okey, selesai tu. Okey, cuma kalau yang boleh share, boleh tak? Tolong. Kalau tak boleh share, tak apa. Tapi kalau yang share tu doa tadi tu. Doa yang saya nak baca tu. Apa doa yang saya nak baca dalam, iaitu doa utaqa. Yang saya nak susun iaitu ketika saat membaca waktu sebelum ni. Iaitu pertama, Allahumma ja'alni wa usrati min utaqaika minan nar. Itu doa pertama. Saya tak ada nak share, tak boleh. Jadi saya bagi. Boleh? Okey, boleh. Ustaz, ejaan mutaqa tu multaqa ke mutaqa, Ustaz? Di ain. Ada pun. Okey, baik. Okey, adalah. Alhamdulillah. Kejap Ustaz, besarkan. Boleh. Dia macam makcik ni, dia punya ni.
Dia kena besar sikit. Okey, tak apa, saya baca dulu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku. Kan? Saya suka bila minta jauh daripada api neraka ni. Saya suka suruh anak saya minta sekali. Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dari segi dia lain saya tak masalah sangat lah. Tapi dari segi pandangan dia, sama dengan pandangan Wahbah Zuhaili. Apa ni, Profesor Wahbah Syekh Nuruddin ni, saya mula-mula tak berapa setuju dengan dia percakapan dia, tapi rupa-rupanya banyak para ulama antaranya Wahbah Zuhaili. Dia perangai sama, iaitu kalau dekat Nabi, dia kalau minta, Nabi minta dengan minta neraka, jauh daripada neraka, Nabi minta dengan ni. Contohnya Allahumma ajirni minan nar. Kena minta Allahumma ajirni minan nar. Tak boleh minta Allah ajirni minan nar. Kena qu anfusakum. Pelihara diri. Waktu tu kena minta untuk aku, bukannya untuk anak, bukan kami. Jadi kita kena suruh anak-anak pun baca juga. Baca sayang-sayang dengan kita, Allahumma ja'alni wa usrati. Ya Allah jadikanlah aku wa usrati, keluarga aku, aku dulu. Ku anfusakum. Allah jadikanlah, ya Allah jadikanlah aku wa usrati, dan keluarga aku, min utaqaika minan nar. Saya kalau dia tak boleh baca, mula-mula saya buat gini je. Cuma Fatihah semua ikut, Mas Merah, Allahumma ja'alni. Nanti dia ikut. Wa usrati in utaqaika minan nar. Saya minta. Kemudian saya akan baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia orang pun kena baca juga lah. Kan? Tampal pun tak apa, senang kat dinding kan. Kemudian, lepas tu, yang Allahumma innaka afuwun ni tak payah cerita lah, ni memang doa yang maksur kalau malam Ramadan kan. Dan kemudian, minta Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Saya suka Allahumma ajirni minan nar bukan apa. Ni hadis adalah hadis yang sahih. Kan? Ya, bukan minta maaf, hadis ni saya nak minta balik sebentar. Hadis tentang apa Allahumma ajirni minan nar ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana ada macam ni? Tentang perangkat ni. Ni hadis. Hadis ni hasan. Hasan, dia tak sampai darjat sahih lagi. Oh, minta. Okey, saya cuba jumpa dah. Iaitu hadis daripada An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Kan? Hadis ni kalau kita buka dalam Tuhfatul Ahwazi, dia mengatakan hadis ni adalah hadisun sahih. Kan? Okey, apa hadis dia? Barang siapa yang memohon Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Maka qalatin nar, maka neraka akan berkata Allahumma ajirhu minan nar. Jauhkan dia daripada api neraka. Jadi saya masukkan sekali doa dia. Jadi saya baca Allahumma ajirni minan nar. Allah bukan Allahumma ajirna. Saya tak nak baca Allahumma ajirna. Saya nak suruh anak-anak saya, isteri saya, Allahumma ajirni minan nar. Semua termasuk diri, aku. Maksudnya baca semua. Saya tak nak diaminkan. Saya nak dia baca. Sebab yang waktu ni dia waktu perdana. Saya tak nak diaminkan. Saya nak dia baca semua. Baca. Jadi Ramadan tu kena baca. Jadi dia baca. Nampak tak? Okey. Okey. Jadi Allah ajirni minan nar. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ni saya ambil daripada hadis yang sahih, iaitu Nabi ketika berbuka puasa. Nabi lepas berbuka puasa, kan doa lah. Okey, ujian sosial, maka doa lah. Doa apa? Doa lah, minta. Lepas saya dah siap doa tu last kali, saya minta doa, Allahumma lakas sumna wa ala rizqi aftarna wa alayka tawakkalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jangan lupa tu, wa qina adzabannar. Jauhkan kami daripada api neraka. Makanlah. Kan? Kemudian lepas makan, saya dah makan dalam 1 minit, 2 minit, kurma siap-siap kan? Tak 1 minit lah. Saya akan baca doa yang Nabi baca ni bila ketika berbuka. Apa dia? Saya baca dengan lagu anak-anak. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya'allahu. Saya baca. Doa ni telah hilanglah rasa haus, telah basahlah urat-urat, dan telah terletaplah pahala insya-Allah. Dan saya ulang balik, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dan kemudian saya pun selesai. Saya kalau buka puasa memang saya suka nestarik kurma 3 biji. Lepas tu saya semayang. Saya lah, lepas tu semayang maghrib saya return balik. Baru saya makan. Saya suka macam tu. Dan saya tak pernah makan nasi waktu buka. Jarang-jarang. Kalau saya ke masjid adalah nasi kalau disediakan. Tapi kalau kat rumah,
Saya memang jarang makan nasi. Tapi kalau sahur, memang saya akan makan nasi. Okey, tapi itu hal lain lah. Cuma nak sebut doa ni. Waktu utaqah tu. Saya khususkan bukan apa tau. Doa ni ambil sifat ni. Sebab saya pun kadang-kadang tak ada panduan doa. Saya pun nak tahu tak doa apa. Tak tahu nak doa apa. Tapi kalau dah ada doa ni dah masuk, jadi saya tahu nak doa apa. Saya kadang-kadang saya print ni, benda ni saya ada dekat dinding. Saya print, saya tampal dinding. Jadi anak-anak boleh baca. Sebab waktu ni, waktu perdana yang saya rasa ramai orang leka. Dia nanti dia terleka, dia bebel waktu tu. Dan kita tengok TV waktu tu kan. Lepas tu kita pun duduk makan, duduk berbual. Hari ni dah selesai puasa 1 hari dan kita bual benda tu dia. Padahal waktu tu adalah waktu premium untuk kita minta waktu utaqah. Waktu utaqah. Anak-anak kita tak tahu, kita yang tahu. Jadi kita kena suruh anak-anak kita baca dan isteri, suami dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sampai sini je boleh ada pertanyaan? Untuk kita bertanya tentang buka puasa. Sahabat-sahabat syurga semua insya-Allah. Ada kelas isyak ke? Ada. Jadi ada pukul 9 subuh Ustaz. jadi pukul 9 kita kena baca Al-Mulk lah. Ya. Kan Al-Mulk baca dengan apa? Dengan lepas isyak tu. Boleh je Ustaz kalau tak sempat. Okey, insya-Allah. Kakak Azizah. Ya, Ejaan Assalamualaikum. mutakam tu saya. Kita ajak Azizah dulu. Azizah. Saya nak tanya, sebab saya biasa lepas sembahyang, saya baca Allahumma ajirna minan nar. Sebab saya minta doa untuk semua sekali. Boleh tak masalah. Ini pandangan. Sebab tu saya kata ni pandangan. Kan saya kata tadi pertama saya betul lah pandangan daripada Syekh Nuruddin. Dia kalau dikata kalau baca, sebaiknya baca tu Allahumma ajirni minan nar. Tapi pandangan Dr. Zulfil Al-Bakri, dia tak ada masalah dia baca Allahumma ajirna. Cuma kalau Profesor Wahbah Zuhaili, dia nak ambil barakah doa Nabi tu, dia tak ubah. Dia ambil doa Nabi tu betul-betul doa. Macam contohnya doa untuk Allahumma ghfirli. Dalam Quran kan Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya tak ubah. Kalau dekat rumah, saya tak ubah. Saya baca tu sampai doa yang kalau dengan anak-anak saya Allahumma ghfirli, nanti semua anak-anak saya pun kena baca juga Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya. Tahu dah. Sampai doa ibu bapa je saya suruh doa dia dengan Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya ulang 3 kali. Dan kemudian dia akan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan Nabi minta kan setiap petang dan malam dan pagi. Nabi kan baca a'udzu, aku berlindung. Kalau kita baca na'udzu bika, nanti jadi boleh juga. Sebagian ulama kata boleh, tapi saya suka pandangan daripada Wahbah Zuhaili sebab dia nak ambil barakah Nabi punya doa tu dan kita baca. Saya pergi balik saya suka doa benda tu. Jadi tapi siapa yang nak baca Allahumma ajirna, ini lagi banyak para ulama. Tak ada masalah. Semua kalau Malaysia, pejabat agama semua ambil Allahumma ajirna ramai-ramai. Cuma semua kalau saya lebih suka pandangan yang bila saya kaji, seronok, saya lebih seronok pandangan daripada Wahbah Zuhaili dan Syekh Nuruddin yang diambil barakah ku anfusakum. Nak minta jauh daripada api neraka, minta aku. Dan supaya anak-anak kita sekali, sebab tu dalam doa ni Allahumma ajirni Allahumma ja'alni wa usrati. Tapi doa Allah majirna minan nar, ini memang kita mafhum lah. Seluruh buku-buku jabatan agama buat, ustaz asatiza, para ulama, banyak dalam kitab-kitab disebut Allahumma ajirna minan nar. Jadi tak ada masalah. Ini cuma ikhtilaf dan perbezaan pandangan. Wallahualam. Bagaimana dengan ucapan astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat? Kan, saya sebut tadi kan, pertama kan astagfirullah dulu kan? Ya. Kan astagfirullah dulu, bukan nastagfirullah. Kalau kita minta astagfirullah, ampunkan dosa aku. Jadi kalau kita minta supaya semua orang belakang kita baca Allah astagfirullah, betul tak? Kita mana disuruh, mana di imam baca nastagfirullah, tak ada. Kita suruh semua baca. Tapi yang pelik, astagfirullah, semua baca astagfirullah. Dia tidak nas pula. Kenapa tak nak? Itu saya tanya balik. Kenapa yang astagfirullah, kenapa tak minta nak? Kenapa tak minta nak? Kena minta semua dimohonkan aku. Ramai-ramai ko, gitu kan? Jadi saya lebih suka mazhab Imam Syafi'i pernah menyebut, kita imam ni, kita bukan kita baca ramai, tapi kita sebagai orang yang bagi petunjuk. Kita baca ni supaya orang belakang ni boleh ikut follow sama-sama.
Jadi bila kita baca ni sebagai panduan je. Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Semua ikut astagfirullah. Astagfirullah. Gitulah. Jadi itu pandangan masing-masing lah. Jadi kalau astagfirullah lil mu'minina wal muslimat, tak kena juga. Aku minta ampun kepadamu, aku minta ampun dosaku. Dari kepada Allah. Dan lil mu'minin wal mu'minat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu tambahan. Tak ada masalah. Boleh je. Nak tambah banyak mana pun. Contohnya Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu tambah banyak mana pun tak apa. Yang penting astagfirullah tu jangan lupa. Astagfirullah jangan lupa. Wallahu a'lam. Ustaz, halalkan doa-doa ni, Ustaz. Apa Ustaz? Halalkan doa-doa yang Ustaz ajar malam ni, terutama yang tu, yang insyaAllah, hilangkan haus tu. InsyaAllah penambahan doa untuk saya Ramadan ni. Okey. Ini hadis sahih ni sebenarnya. Yang doa untuk buka puasa ini sebenarnya. Kalau yang Allahumma laka sumtu tu tak, tapi yang ini ni. Tapi doa ni dia, para ulama cuma menyebut adakah doa ni selepas atau sebelum. Saya pun tak tahu. Sebab dalam kitab disebut Nabi ketika berbuka je. Berbuka. Jadi saya tengok ayat dia ni macam dah lepas buka kan. Sebab zahabaz zama'u ni maknanya telah hilanglah rasa haus. Maksudnya kalau belum berbuka, belum hilang. Wallahu a'lam lah. Allah. Tapi saya suka baca lepas saya mesok mulut kurma 2-3 biji. Zahabaz zama'u wa batalatil 'uruq wa sabbatal ajru insyaallah. Allahumma ajrim minan nar, Allahumma ajrim minan nar, Allahumma ajrim minan nar. Kemudian solat. Solat Allah a'lam. Jadi Kak Mira, ada nak tanya ke? Tak, saya kata ejaan mutakab tu tadi. Dah nampak dah? Dah nampak dah ejaan dia? Mutakab. Allah maja'alni. Kau nampak ke macam pakcik ni? Tapi nanti tak apalah, tapi share dalam grup lah. Ya? Jena ada grup kan? Dah, Intan dah share dah semua dalam ketiga grup. Alhamdulillah. Dah. Ada grup kan? Okey. Tadi tu pun bagus share juga tadi bacaan yang saya kata tadi, Al-Fatihah, Al-Fatihah 5 ayat awal. Kita boleh share kalian ya. Okey, insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu je lah. Insya-Allah. Kita nanti awal Ramadan, saya kan yang bawa kan sahur kan. Jadi waktu tu lah kita cerita munajat sahur lah. Munajat sahur. Saya tak tahu lah. Mungkin tajuk dia saya ambil munajat sang pendosa lah. Agak dia lah. Sebab saya ni kan banyak dosa. Jadi ustaz yang paling banyak dosa lah jadi suruh bawa. Jadi jadi insya-Allah lah boleh kita ambil. Okey, insya-Allah. Jadi kita kalau tak ada apa-apa kita baca Al-Mulk kan? Kita boleh baca Al-Mulk. Dan ini yang terakhir ke ataupun lagi? Ada lagi tak kita jumpa lagi? Sekejap kan? Kak Mira ada lagi tak? Kita jumpa lagi tak? Minggu depan forum. Minggu depan forum. Minggu terakhir lah. Ustaz. InsyaAllah. Nak sambung sikit lagi yang terakhir sebelum Ramadan. Janganlah yang terakhir. Suspend lah bunyi. Itulah. Okey. Kalau apa tu bagi kalau pantun? Kalau ada sumur di ladang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ada umur yang panjang. Kalau lah ada umur yang panjang, admin tak mati, hidup lagi, insya-Allah. Wahai. Dalam. Saya pun dijemput lagi, insya-Allah kita bertemu. Selepas raya haji Tak baik Ustaz. Bulan Ramadan lah Ustaz. Ustaz kan munajat sahur. Munajat sahur tu je lah. Tapi nanti lepas apa, Ramadan tu kita kuliah Isyak lepas ni lah. Lepas apa biasa lupa. Lepas raya lah. Lepas raya. Sebab nak beraya. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Tak ada apa-apa, kita boleh terus kepada bacaan. Saya nak Share lah Ustaz. Apa? Kalau dia punya mic humming. Apa ni? Bonda punya PC stuck. Kenapa suara macam tu? Sebab buka dua. Because Bonda guna handphone and my PC is on. Okey. Tak perlu slide Al-Mulk ke? Semua boleh ada rujukan sendiri kan? InsyaAllah. Share je lah.
Tak boleh nak buka ni. My PC. So the Okey, tak apa. Kita baca Al-Mulk, baca sendiri je. Ini saya ingat tadi bila apa dalam Gen I ni semua dah hafal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni memang saya rasa Nabi sebut apa, dia kata la apa tu? Allah. Tapi aku amat mengharap dalam dada-dada umatku ini terdapat Al-Mulk. Jadi bukan baca tu kalau dapat dada ni. Maksudnya memang dalam dada dia, tanpa apa-apa kita boleh membaca. So kurang-kurangnya kita hafaz Al-Mulk, insya-Allah. Allahu a'lam. Okey, insya-Allah kita baca. Sebelum tu saya nak tahu status hadis sunnah menjamah secubit garam tu. Statusnya apa? Yang statusnya apa? Puan cakap betul ke ataupun sebab dalam apa, dalam Syama'il Muhammadi Nabi menjamah garam tak ada. Tak ada kan? Saya nanti Ustaz bila Ustaz confirmkan status hadis tu Ustaz. Mungkin ada, tapi saya yang tak berapa tinggi ilmu nak jumpa benda tu. Tapi kalau sebab saya baca Syama'il Muhammadi kan. Jadi Syama'il Muhammadi tak ada sebut benda tu. Jadi nanti saya baca balik lah. Okay, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah kita baca surah Al-Mulk. Insya-Allah sebelum kita Al-Mulk kita zikir sikit. La ilaha illallah الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارhamna bil Quran. Rahmati kami ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikan Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, wahai Allah, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilekakan, kami dilupakan, ya Allah, selalu ingatkan kami untuk kami selalu dapat membaca Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ajarkanlah, di saat mana kami tidak faham fahamkanlah, di saat mana kami tidak pandai pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna tilawata suratul Mulk, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini ya Allah fi kulli lailah, pada setiap malam.
warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatal Quran, dan berikan kepada kami rezeki untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan wa syafa'atan fil qabr, dan jadikan Al-Quran dan Al-Muq yang kami baca pada malam ini sebagai hujjah dan syafaat kubur kami. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Karim. Minkum taqabbal ya Karim. Barakallahu fi, jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian doa hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat amalkan di bulan Ramadan yang tak lama lagi akan menjelma, insya Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah maghrib. Sebentar saja lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof dengan kitab Riyadhus Salihin. Jadi saya akan paskan baton saya kepada ganda saya, Kak Azrina, selepas ini, insya Allah. Jadi saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah maghrib hari ini terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita selepas raya, Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, insya-Allah. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Maaf zahir je, batin tak. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.